Kasim Ahmad atau digelar sebagai Pak Kasim dilahirkan pada 9 September 1933 di Kampung Kubah Tampang, Kubang Pasu. Beliau telah dilabelkan sebagai individu yang mempertikaikan kewujudan hadis kerana ketidakpercayaan beliau terhadap pegangan hadis yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Antara pendidikan awal beliau adalah di Kolej Sultan Abdul Hamid, iaitu sekolah terbaik dan tertua di negeri Kedah. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya dan beliau menghasilkan tesis yang bertajuk Characterization in Hikayat Hang Tuah, yang mana akhirnya tesis ini mencetuskan revolusi pada pemikiran masyarakat Melayu ketika itu apabila beliau mengemukakan idea baru pejuang bangsa dengan watak Hang Jebat ditampilkan sebagai pejuang. Selain itu, pada tahun 1986, beliau telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hadis Satu Penilaian Semula, yang mana buku ini merupakan karya beliau yang paling kontroversi apabila berlaku tuduhan dan kecaman yang dahsyat terhadap beliau. Hal ini kerana kandungan buku tersebut mengandungi kritikan terhadap hadis yang bercanggah dengan Al-Quran sehingga beliau digelar sebagai golongan anti hadis. Justru itu, perbuatan beliau ini telah difatwakan sebagai bertentangan dengan ajaran Islam dengan menolak hadis sebagai sumber akidah dan perundangan Islam. Individu atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang terkandung dalam buku tersebut adalah sesat dan bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Melalui ucapan video tersebut, beliau menyifatkan hadis itu merupakan sesuatu yang umum. Beliau juga mendakwa para ulama ini adalah kasta paderi. Bagi Kasim Ahmad, untuk mencari sebuah kebenaran hanya terdapat di dalam Al-Quran sahaja. Hal ini kerana baginya Al-Quran merupakan sebuah kitab yang lengkap dan terperinci dan tidak memerlukan mana-mana kitab untuk menyempurnakannya. Di samping itu, beliau mengatakan lebih daripada separuh atau 60% dari hadis sedia ada merupakan hadis palsu. Dalam video itu juga, beliau merupakan seorang yang percaya dengan Rasul tetapi tidak mengiktiraf hadis. Dakwaan dan fahaman ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dan menunjukkan dengan jelas bahawa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber rujukan utama. Ini terbukti dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Merujuk kepada tafsir Ibn Katsir, maksud kembali kepada Allah dan Rasul dalam ayat yang saya sebutkan sebentar tadi adalah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber asas di dalam Islam. Di samping itu, dalam syarah As-Sunnah, perkara pertama yang disebut dalam Imam Al-Barbahari, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Ini bermaksud sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh dipisahkan daripada agama Islam. Islam terdiri daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, ini adalah prinsip yang cukup penting dan perlu kita hayati untuk diamalkan dalam agama Islam. Justru itu, tegasnya Al-Hadis merupakan sumber ajaran Islam, khususnya dalam usaha memperincikan, memperkuatkan, memperjelaskan dan mempermudahkan pemahaman Al-Quran. Hubungan Al-Hadis dan Al-Quran amat rapat kerana kedua-duanya berasaskan sumber yang sama, iaitu wahyu Allah. Jelaslah bahawa kedudukan Al-Quran dan Hadis amat penting sebagai rujukan dalam Islam. Ini kerana apabila kita meninggalkan salah satu daripada sumber yang penting itu, maka dah tentu kita akan menyimpang dan menyeleweng daripada asas kebenaran. Jadi saya rasa setakat itu daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.